WK, so ketemu. Sekarang kita live lagi di Instagram. Okay, so ketemu. Okay, kali ni kita nak bincangkan mengenai 9 platform online yang mana anda wajib ada apabila anda dah mulakan perniagaan. Okay, kalau dulu mungkinlah ada orang kata bahawasanya platform yang terbaik adalah lokasi strategi. Jadi sebenarnya lokasi strategi adalah salah satu faktor di mana antara platform ataupun hot point di mana perniagaan itu akan berkembang maju. Tetapi sebenarnya zaman kini sebenarnya itu boleh dikatakan ia juga menjadi sebahagian, kerana faktor utama adalah dari segi marketing, terutamanya dari segi online. Okey, sebab itu zaman sekarang ni anda akan tengok pelbagai aplikasi ataupun platform-platform online yang wujud. Okey, dengan keadaan ada orang kata circle ataupun ada orang kata interest di mana dia akan join aplikasi tersebut bergantung kepada dia punya orang kata interest. Okey, seperti mana Facebook, kita tahu dia adalah satu platform di mana ia khas untuk kata media sosial ataupun mereka yang suka-suka berada di sana. Kita tengok aplikasi LinkedIn di mana mereka yang orang kata berkejaya ataupun bekerja, mereka akan buat aplikasi LinkedIn dan berada di situ. Jadi di mana lokasi-lokasi yang kita nak target, utamanya dalam berkaitan dengan perniagaan atau bisnes kita. Okey. Jadi kali ini saya akan test dulu suara saya sama ada okey tak okey. Jadi di mana lokasi-lokasi yang kita nak target, utamanya dalam okey, suara okey. Okey, jadi kali ini saya nak bincangkan mengenai platform. Okey, platform-platform iaitu platform-platform online yang mana dia agak popular ataupun agak sinonim dengan masyarakat sekarang ini. Okey, dan 9 platform online ataupun digital platform di mana yang kebanyakannya digunakan oleh masyarakat ataupun mereka yang berpotensi untuk menjadi customer ataupun pelanggan kita. Kita boleh target dekat situ, right? Okey, platform yang pertama adalah platform Facebook. Okey, platform Facebook di mana platform Facebook ini seperti mana kita tahu sekarang ni hampir semua memiliki Facebook, utamanya daripada golongan yang kanak-kanak sekalipun hinggalah golongan yang veteran. Okey, mereka memiliki akaun Facebook. Jadi di situ boleh dikatakan Facebook antara platform yang sangat kuat sebenarnya, dikira mempunyai database yang paling banyak. Dan di Facebook ini, okey, sebelum saya terangkan detail, kita akan flow by flow 9 platform dulu. Okey, iaitu 9 platform yang anda wajib ada lah. Okey, sebenarnya sekali anda tak ada lagi, anda boleh buat. Okey, pertama sekali adalah Facebook. Yang kedua adalah Twitter. Okey, yang ketiga adalah YouTube. Okey, yang keempat adalah Instagram ataupun IG. Okey, dan seterusnya yang kelima adalah TikTok. Okey, dan yang keenam adalah Tumblr. Okey, dan yang ketujuh adalah Pinterest. Okey, dan yang ke-8 adalah LinkedIn. Okey, dan yang ke-9 adalah Snapchat. Okey, sebenarnya yang antara yang paling popular ataupun yang banyak sekali digunakan, utamanya kita target di Malaysia lah. Sebab target orang kata pelanggan kita punya marketplace ataupun market audience kita adalah di Malaysia. Berbanding jika anda ada produk yang anda target ke luar negara, jadi anda boleh tengok aplikasi-aplikasi yang mana famous di luar negara, iaitu contoh macam Snapchat dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan aplikasi pertama adalah Facebook. Facebook ni sebenarnya antara platform yang sangat kuat. Dia punya database dia sangat banyak dalam tu. Sebab tu Mark Zuckerberg menetapkan satu kata cara untuk kita direct target adalah melalui business, itu Facebook page, di mana kita boleh guna Facebook Ads, di mana kita boleh direct target kepada audiens yang kita mahukan. Contohlah jika anda menjual produk kata berkaitan dengan produk wanita, jadi semestinya target klien anda semestinya orang wanita ataupun orang perempuan. Jadi situlah anda kena direct target. Jadi jika anda promosi kepada mereka yang lelaki, mungkin kebanyakannya mereka tidak membeli. Jadi di situlah anda kena direct target, di mana di situ ada pada Facebook page, di mana anda boleh tentukan target ataupun marketplace anda. Ibarat macam ni, di Facebook ini ibarat kata anda ingin memancing di satu lautan luas. Okey, di mana apabila anda sewa bot, okey, semestinya anda tahu di mana kalau anda tak tahu pun kemungkinan juru pandu itu memang dia dah biasa, dia tahu di mana pot-pot ataupun tempat yang baik untuk mendapatkan hasil tangkapan. Contoh anda target, anda nak tangkap ikan pari contoh. Jadi kemungkinan mereka yang tahu mungkin mereka akan pergi kepada lokasi ikan pari.
di mana jika anda mancing di situ, anda akan dapat ikan pari. Tetapi jika anda target ikan kembung, mungkin dibawa anda di tempat lokasi yang banyak ikan kembung. Jadi di mana orang kata target anda itu, anda kena kenal pasti. Sebab di lautan yang sangat luas, mempunyai orang kata pelbagai orang kata jenis ikan, ataupun jenis, kalau dikatakan di Facebook, mempunyai berbagai latar belakang masyarakat. Jadi di situ anda kena target. Di mana orang kata target lokasi anda. Anda tidak boleh kata anda nak semua. Anda nak satu lautan. Sebenarnya boleh jika anda memiliki modal yang besar, di mana anda boleh Facebook ad itu menggunakan modal yang besar. Berkemungkinan anda boleh target lebih wide, lebih luas. Okey. Tetapi kebanyakan mereka hanya sekadar orang kata alert, tahu saja. Tetapi untuk membeli itu kemungkinan kita target kepada kawan-kawan dia, keluarga dia dan sebagainya. Tetapi jika anda mempunyai bajet yang lebih kecil, saya cadangkan anda menggunakan target ataupun direct target, di mana anda tahu, anda tapis dulu di mana target audiens anda, dan anda terus menggunakan Facebook ad, anda terus pergi kepada mereka. Dan jika mereka memang tengah survey ataupun memang mereka berminat lama dah dengan apa servis atau produk yang anda offer, semestinya mereka akan membeli dengan anda. Alright. Okey. Jadi platform yang kedua adalah Twitter. Okey, untuk maklumat anda, semestinya anda mungkin akan kata Twitter ini salah satu platform di mana sekadar informasi ataupun isu semasa sahaja. Okey, tapi sebenarnya di Twitter adalah salah satu orang kata platform di mana ramai mereka yang lebih dikatakan educated, ataupun mereka yang lebih orang kata orang muda yang lebih suka mengenai share benda-benda yang berkaitan dengan orang kata feeling ataupun perasaan ataupun emotion. Jadi di Twitter juga anda boleh dapatkan orang kata customer-customer yang berpotensi untuk perniagaan anda. Sebab apa? Di Twitter juga mempunyai satu orang kata orang yang suka meluahkan dia punya orang kata feeling, dan juga masalah ataupun cadangan ataupun isu semasa. Jadi di situ mungkin di kalangan mereka ada yang berpotensi menjadi pelanggan anda, di mana mereka ada masalah ingin dikongsi. Contoh, saya ambil contohlah jika ada orang kata orang muda di mana mereka mengekspresikan dia punya perasaan ataupun dari segi kulit wajah dan sebagainya. Jadi di situ anda boleh mengambil peluang bahawasanya anda boleh share anda punya bisnes, bahawasanya anda boleh menyelesaikan masalah mereka. Kerana di Twitter ini kebanyakan mereka lebih mengekspresikan dia punya feeling ataupun emotion, ataupun mereka lebih kepada share dari segi maklumat, isu semasa. Berbanding di Facebook dia lebih kepada entertainment, kita ada video dan sebagainya. Di Twitter juga ada, tetapi dia lebih kepada orang kata penulisan yang ringkas. Berbanding di Facebook dia lebih share mengenai fakta yang panjang ataupun fakta yang lebih detail. Jadi yang kedua adalah Twitter. Anda juga boleh kena ada akaun Twitter. Pertama sekali anda sudah ada akaun Facebook, yang keduanya anda ada akaun Twitter. Jika anda ada 9 platform ini, semestinya mereka akan melihat anda satu orang kata benda yang sangat baik sebenarnya, sebab anda ada 9 platform. Di mana 9 platform ini mereka akan lihat anda di Facebook pun ada, di Twitter pun ada, di YouTube pun ada. Jadi benda itu akan mewujudkan keyakinan kepada mereka dengan kewujudan anda. Semestinya mereka akan lebih yakin dengan kewujudan anda disebabkan mereka nampak anda di mana-mana, sama ada di Facebook dan YouTube, di Twitter dan sebagainya. Jadi Twitter anda juga harus ada akaun Twitter. Jadi di situ juga anda boleh kongsi anda punya solution ataupun anda punya fungsi dalam masyarakat, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Yang ketiga adalah YouTube. YouTube ini dia ada kriteria yang mana anda patut patuhi jika anda ingin menjadi YouTuber, di mana dalam masa setahun anda kena mencapai KPI ditetapkan dari segi watch time dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, jika anda tidak target ke arah itu, anda sekadar ada akaun pun sudah mencukupi. Kerana di YouTube kadang-kadang mereka ingin melihat anda dengan lebih dekat dengan cara video. Zaman sekarang ni adalah zaman yang kata lebih kepada teknologi, di mana kita ada satu sifat yang mana kita rasa malas sikit. Kita nak buat sesuatu yang agak menyusahkan. Semua ingin mudah. Jadi ada certain mereka, klien atau customer kita, mereka ingin melihat video. Mereka tidak mahu kita explain melalui WhatsApp, di mana kita explain melalui step-step, mereka tidak mahu dengar. Mereka rasa malas nak baca. Jadi di situlah fungsinya video. Jadi video-video yang kita upload, video-video yang kita pernah buat mengenai demo, mengenai produk kita. Contoh di Avino Beauty and Hair, kita ada produk kopi hijau. Macam mana cara kita nak bancuh kopi hijau mengikut kata cara yang betul.
Jadi di situlah video-video yang mana sangat berkesan, di mana mereka hanya tekan dan lihat saja demo tersebut tanpa mereka memikirkan untuk scroll, baca dan sebagainya. Jadi video ini dia punya mesej itu lebih mudah sampai kerana kita menggunakan mata. Bila mana kita menggunakan mata, benda itu lebih mudah berbanding kita membaca juga menggunakan mata, tapi dia lebih kepada eksplisasikan di dalam kita punya pemikiran, kita memahami. Tapi dengan video, dia punya mesej tu lebih laju sebenarnya. Dia punya mesej yang sampai kepada kita. Jadi apabila kita dah buat video, demo dan sebagainya dalam perniagaan kita, semestinya kita boleh upload video itu di YouTube. Jadi apabila mereka ada request untuk tengok kita punya demo dan sebagainya, sebenarnya anda boleh video tersebut dari segi demo anda buat produk anda boleh share sahaja link. Share sahaja link anda kepada customer anda. Mudah saja. Contohlah anda mau jual contoh di Avino Beauty and Health, kita ada produk kopi hijau contoh. Ramai yang tanya berkenaan dengan khasiat dan sebagainya. Bila kita bagi ayat, kadang-kadang mereka itu susah dia nak baca dan sebagainya, ataupun setengah tu dia memang susah nak faham apa kita explain. Cara yang terbaik adalah kita menunjukkan video yang kita telah buat, iaitu video dari segi dia punya demo ataupun kelebihan dia, ataupun dari segi pengguna-pengguna yang telah pun tengok. Kita boleh show dalam satu video. Jadi mesej yang disampaikan tu sangat jelas. Ataupun lebih mudah berbanding jika anda forward je semua gambar-gambar testimoni dalam satu WhatsApp. Kadang-kadang benda itu kita takutlah boleh menimbulkan suatu keadaan yang tidak selesa kepada pelanggan kita. Jadi bila mana dia tengok gambar-gambar yang banyak tu, dia akan jadi macam buat memori handset aku ni, dia akan jadi serabut pula. Tapi kalau anda show dalam satu video, mungkin dia akan tengok semua mesej kita sampaikan dalam satu fasa yang mudah. Jadi itu sebenarnya penting. Jadi bila mana anda dah buat video berkaitan dengan perniagaan anda upload je di akaun YouTube anda tersebut. Jika anda ada di kalangan mereka yang ingin tengok berkaitan, anda boleh share je link dan mereka akan buka video tersebut. Dan mereka akan tengok explanation anda dari segi video. Sebenarnya itu lebih mudah daripada penjelasan dia. Dan platform yang keempat adalah Instagram. Jadi di Instagram ini, di mana kita dah tahu, kita pun dah jadi pengguna Instagram yang tegar sebenarnya. Di Instagram adalah kebanyakannya dia lebih share kepada gambar. The picture ataupun video lah. Dia punya first expression itu kita pun daripada gambar. Lepas kita tengok gambar yang menarik, kita akan baca description dia. Jadi apabila anda buat bisnes, paling penting dari segi gambar. Macam mana anda nak photoshoot ke, ataupun view yang anda ambil tu dari segi eagle eye ke dan sebagainya, itu mengikut kreativiti anda. Tetapi benda yang anda dah buat, anda boleh upload di Instagram. Kerana di Instagram sebenarnya ramai orang muda ataupun lebih suka di Instagram kerana mereka boleh menunjukkan ekspresi ataupun kehidupan mereka melalui gambar. Dan gambar sebenarnya, gambar yang menarik ataupun gambar yang memang rare, boleh dikatakan benda yang sangat mudah untuk kita mendapat orang kagum dengan apa yang kita show. Sebab gambar ini sesuatu yang benda yang memang orang suka tengok. Berbanding perkataan itu dia lebih kepada menunjukkan ekspresi feeling ataupun perasaan. Tetapi gambar kita akan lebih menunjukkan satu lebih kata cuci mata lah, lebih kata sedap mata memandang. Sebab kita tengok gambar tu, gambar yang menarik ataupun gambar yang rare, kita punya view tersebut, dia akan lebih menarik perhatian ataupun first expression. Jadi jika anda buat perniagaan, anda kena ambil gambar. Gambar di segi anda berjumpa dengan customer anda berbincang dengan customer anda berjumpa, anda berurusan, anda buat event dan sebagainya, anda kena ambil gambar. Dan gambar itu anda kena letak di dalam Instagram, supaya Instagram itu apabila bakal pelanggan kita ataupun customer kita pada masa akan datang, mereka akan melihat di Instagram. Walaupun kita punya post tu sudah lama, tapi mereka akan scroll dan tengok apa aktiviti kita, apa kita punya perniagaan, atau apa kita punya pengisian ataupun konten di dalam kita punya bisnes tersebut. Dan seterusnya adalah TikTok. Yang kelima adalah TikTok. TikTok ni seperti sedia maklum lah, kita tahu bahawasanya TikTok ni memang jadi satu favorite sekarang ini, ataupun satu trending di mana lebih kepada video. Dan di TikTok sendiri, kalau anda tengok, banyak dia punya side effect yang menarik sebenarnya. Dan efek yang menarik itu yang menyebabkan dia punya booster kepada konten video tu. Jadi di situlah anda sebenarnya benda ini bergantung kepada kreativiti anda. Platform sudah ada, anda dah join, anda dah ada account, dan dia punya platform itu bergantung kepada kreativiti anda menggunakan platform tersebut.
Okey, bagaimana anda menggunakan efek pada TikTok yang menyebabkan video itu sebenarnya biasa saja dekat luar, tetapi dalam video tersebut dia akan nampak lebih daripada luar biasa. Jadi itu bergantung kepada kreativiti anda. Alright, itu TikTok. Jadi apa video yang anda buat, anda boleh gunakan di TikTok juga dan upload di TikTok. Alright. Okey, seterusnya adalah Tumblr. Okey, Tumblr sebenarnya dia lebih kepada blogging. Ataupun dia boleh dikatakan dari segi blogging lah. Lebih kepada share kepada gambar, sebenarnya gambar, picture dan video, dan juga description. Tapi lebih kepada blog yang simple lah. Dia jadikan blog lebih kepada social media. Okay, perkongsian yang simple tapi lebih bentuk blogging. Alright, itu Tumblr. Jika anda ingin kata show anda punya carian, okey, ataupun mereka mungkin anda upload di Google dan sebagainya, sebolehnya anda gunakan Tumblr juga sebagai platform yang utama. Sebabkan di Instagram anda boleh connectkan di akaun Instagram kepada Tumblr. Jadi bila mana anda post di Instagram, automatik dia auto connect ataupun auto post di Tumblr. Jadi Tumblr antara pilihan di Instagram. Jadi sebenarnya anda kena ada juga, okey, akaun di Tumblr. Okey, seterusnya adalah Pinterest. Okey, Pinterest ini dia sebenarnya lebih kepada gambar juga. Okey, anda pin anda punya gambar, dan di situ apabila anda upload di Pinterest, kebanyakannya apabila anda mencari gambar, anda akan jumpa di Pinterest. Kerana Pinterest ini dia mengumpulkan file-file gambar yang menarik dan berada di Pinterest, akaun Pinterest. Jadi di situ juga apabila orang Google je gambar-gambar yang berkaitan, contoh kita ambil wallpaper desktop. Jadi bila anda pergi kebanyakannya anda akan jumpa gambar itu berada di Pinterest kerana dia milik akaun somebody ataupun seseorang. Jadi jika anda upload je di Tumblr, di Pinterest, berkemungkinan perniagaan anda itu akan dijumpai oleh mereka di dalam carian Google. Alright. Okey. Seterusnya adalah LinkedIn. Okey, LinkedIn ini adalah platform yang digunakan. Dia secara mudahnya seperti resume bergerak, tapi lah bentuk media sosial, di mana mereka yang berkejaya, mereka yang lebih show ada punya aktiviti kerja dan sebagainya. Dan tidak semestinya anda juga dalam perniagaan, anda boleh buat akaun LinkedIn dan anda boleh show anda punya aktiviti dalam perniagaan anda ataupun bisnes anda. Dan dalam itu kebanyakan mereka yang berprofesional dan mereka yang bekerja. Jadi apabila mereka yang bekerja semestinya akan menjadi target anda ataupun sasaran anda, menjadi anda punya customer ataupun klien. Jadi apabila anda berada di dalam lingkungan tersebut, semestinya mereka akan jumpa anda. Jadi anda kena ada juga akaun LinkedIn. Dan kepada mereka seperti di Alvino Properties, okey, kebanyakannya mereka yang bekerja, mereka sedang mencari rumah yang terbaik untuk keluarga tersayang. Jadi semestinya LinkedIn adalah jadi salah satu sasaran yang baik untuk anda mencari customer ataupun klien di Alvino Properties. Alright, khas kepada konsultan dan ejen tanah di Alvino Properties. Alright. Okey, last sekali adalah Snapchat. Snapchat ini dia macam story ataupun story live. Ataupun kalau anda tengok di Facebook, kita ada story, kita ada WhatsApp story, kita ada Instagram story. Dia lebih kepada aktiviti yang di mana dia hold untuk 24 jam saja dia punya status itu, dan itu menunjukkan aktiviti harian anda, apa yang anda buat pada hari tersebut. Okey, itu lebih kepada Snapchat. Snapchat ni antara platform yang lebih kepada aktiviti harian, apa aktiviti anda untuk hari itu. Okey, dan pada masa sama Snapchat ini dia lebih kepada kita personal aktiviti lah. Kita lebih share kepada aktiviti yang kita buat. Okey, dan sekarang ni pun dia punya story pun banyaklah di share di Instagram ataupun di Facebook sendiri ada story, ataupun di WhatsApp sendiri pun ada story. Jadi benda itu lebih kepada di Snapchat. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita buat juga akaun Snapchat, sekurang-kurangnya kita ada satu lagi platform, di mana platform ini mungkin satu hari nanti akan menjadi satu platform yang penting di Malaysia mungkin. Jadi kita adalah sebahagian yang telah bermula. Okey, jadi saya dah sebut 9 platform di mana sebagai anda sebagai orang perniagaan ataupun seorang bisnes, ataupun anda baru mulakan bisnes, anda kena cuba buat dulu 9 platform online ini. Okey, saya sebut sekali lagi. Okey, sebelum saya tangguh live ini, pertama sekali anda kena ada Facebook. Yang keduanya anda kena ada Twitter. Yang ketiganya anda kena ada YouTube. Okey, dan yang keempatnya anda kena ada Instagram. Dan yang kelima anda kena ada TikTok. Dan seterusnya anda kena ada Tumblr. Okey, Tumblr. Dan keenam, yang ketujuh anda kena ada Pinterest. Okey, dan yang ke-8 anda kena LinkedIn. Dan yang ke-9 anda kena ada Snapchat. Anda cuba buat dulu. Mungkin anda kata saya tidak mahir nak buat benda ini dan saya tidak tahu nak buat macam mana. Tetapi secara mudahnya
Totally 9 platform ini anda kena buat satu akaun email, di mana anda buat satu email mana khas untuk bisnes saja. Jadi email tersebut saya cadangkan anda buat Google ataupun Gmail, kerana ia lebih orang kata disinonimkan dengan platform sekarang ni. Kemudian anda boleh login by Google. Okey. Dan bila anda sudah ada satu email untuk bisnes, anda daftarkan 9 platform ini dalam menggunakan satu email tersebut. Dengan itu sebenarnya anda sudah ada satu platform online. Okey, bermula dengan satu rantai, dia pergi kepada rangkaian yang lain. Okey, saya harap anda berjaya mencipta 9 platform online ini, dan insya-Allah mesej anda itu akan sampai kepada pelanggan ataupun customer anda dengan ada 9 platform ini. Kerana mereka akan jumpa anda di mana-mana. Okey, itu target kita. Dan bila mereka jumpa anda di mana-mana, itu akan mewujudkan keyakinan mereka kepada anda. Bila mana mereka yakin kepada anda, semestinya perniagaan kita akan terus meningkat. Sebab keyakinan tadi. Bila mana ada keyakinan, mereka akan membeli dengan kita. Pada masa yang sama, bila mana keyakinan lebih tinggi dan meningkat, mereka akan recommend kepada sahabat-sahabat mereka. Dan itu akan menjadi orang kata sebahagian daripada ahli keluarga pelanggan kita. Okey. Jadi setakat tu saja saya live kali ini. Okey, 9 platform online. Jadi anda boleh cubalah apply, insya-Allah, dan semoga ini akan mendapat manfaat kepada anda semua. Jika anda rasa benda ini bermanfaat, anda boleh share saya punya video ini supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang mendapat manfaat. Bagi mereka yang telah pemula perniagaan, selamat maju jaya. Dan anda kena usaha sungguh-sungguh. Alright. Jangan buat sekerat jalan. Buat sampai anda berjaya. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.